Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membentangkan berkenaan eutrophication of lakes, nature versus man. Senarai ahli kumpulan kami adalah sebagaimana yang ada pada slide. Eutrophication is the process of algae growth. Eutrofikasi adalah proses pertumbuhan alga yang berlebihan di dalam tasik atau kolam atau kawasan takungan yang menjadi punca kepada pencemaran bau serta mengurangkan penembusan cahaya matahari ke dasar kolam atau tasik. Apabila cahaya matahari kurang, proses fotosintesis akan terganggu disebabkan oleh alga yang menutupi permukaan tasik. Secara ringkasnya, eutrofikasi adalah di mana tumbuhan mati akibat kekurangan oksigen, cahaya matahari. Hidupan di dalam air tidak mendapat makanan disebabkan tumbuhan mati. Hidupan air juga akan mati dan berlakunya sedimen yang semakin lama semakin banyak dan secara tidak langsung menjadikan tasik atau kolam semakin cetek. Eutrophication juga akan menyebabkan kualiti air tercemar sekiranya tiada langkah pencegahan diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita terus pada problem statement. Okay, the main contributors to the acceleration of this eutrophication is human activity. So human effect through activities such as plantation and drainage of wastewater. Material such as fertilizer and other nutrient additive used in agriculture. Okay, so yang problem statement kita yang kedua adalah also occur naturally through process such as sedimentation. This reduction in the ability of water to purify itself will cause a decrease in water quality, and this will cause the eutrophication process to accelerate. Terusnya kita terus pada kita punya objektif. So the location of location study kita ni dekat Tanjung Keramat, Kuala Selangor, dan satu lagi dekat kolam Tanjung Rawang that have eutrophication problems. Okay, the main objektif kita ada 3 main objektif. Pertama sekali, to find out the cause of eutrophication, natural and from humans. Yang kedua, to identify the consequence of eutrophication. Dan yang ketiga, to find and know how to overcome eutrophication. Ini adalah kita punya site location. Yang pertama dekat Tanjung Keramat, Kuala Selangor. Ya, Tanjung Keramat ni adalah natural lake. Tasik semula jadi. Referring to the local community, this lake is a former quarry that has been abandoned. Tapi dalam masa yang sama, tasik ni mempunyai sejarah yang tersendiri, formed as a result of excavation by Japan during World War II. Maknanya memang dah lama dah tasik ni wujud. So this lake is surrounded by the Selangor River. Dan ni ada sedikit video. Hai, sekarang saya berada di Tanjung Keramat, Kuala Selangor. Belakang saya ni adalah tasik bekas kuari yang dibina menjadikan landscape dan menjadi tinggalan sejarah di Kuala Selangor. Tasik buatan manusia ni mempunyai air mata air di bawah yang sentiasa keluar, dan di kawasan sekeliling adalah kita tengok ada gerakan air jadi menunjukkan suasana landscape yang cantik. Alright, begitu dia. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada Hamzat. Okay, yang kedua adalah Tanjung Pool, Rawang, Selangor. So tasik ni adalah tasik man-made pool, tasik buatan. So used as an alternative water source to meet water need in the state of Selangor.
Okay. Dua kegunaan tasik ni adalah dua kegunaan kolam tasik kolam ni adalah pertama as a water reservoir area during the rainy season. So when the water capacity from Sungai Serendah is rising up, the water from the river will enter the pond to reduce the effect of flooding and store excess water for use during drought. Okay. Dan kegunaan dia yang kedua adalah as a water pumping center in the dry season. So water from the pond will be pumped back to Sungai Serendah to meet the water supply needs of the state of Selangor. So kat sini pun ada sedikit video lagi nak tunjukkan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hamzan. Sekarang berada di kolam Tanjong. Itu kolam buatan manusia yang digunakan sebagai kolam sumber air alternatif oleh negeri Selangor untuk digunakan sebagai sumber air. Yang di belakang saya ni adalah geladi putih yang dikatakan fasa pertama dalam proses eutrophication. Nanti geladi putih ni berwarna hitam dan meneruskan proses eutrofikasi. Okay, terima kasih. Saya serahkan kepada sahabat saya. Okay, untuk konsekuensinya, the most noticeable effect of eutrophication is the creation of harmful and foul smelling phytoplankton that reduce water gravity and impairs water quality. Iaitu apa yang kita faham, kesan yang paling teruk eutrophication ni adalah dia berbau dan juga menjejaskan kejernihan air itu, air tasik tersebutlah, dan mengurangkan kualiti air. Okay, kemudian acid algae inhibit the penetration of sunlight, reduce growth and causes plant to die. Okay, kesan daripada eutrophication ni, dia akan menyebabkan pertumbuhan pokok-pokok yang ada di dalam tasik itu terbantut dan menyebabkan tumbuhan air itu matilah. The high rate of photosynthesis associated with eutrophication can reduce dissolved inorganic carbon and increase pH to extreme level during the day. Yang dimasukkan di sini adalah kesan daripada eutrophication ni, dia akan menyebabkan photosynthesis yang berlaku pada waktu siang tinggi dan mengurangkan dissolved inorganic carbon, dan seterusnya dia meningkatkan pH dalam air itu. Okay, kemudian when the dense algae bloom eventually die, the microbial decomposition will deplete severely dissolve oxygen, creating hypoxia or anoxic dead zone that lack enough oxygen to support most organism. Apa yang kita faham kat sini, eutrophication ni dia akan menyebabkan algae mati itu akan mendap, decompose, iaitu mendap masuk ke dalam air itu dan menyebabkan menyebabkan berlakunya dissolve oksigen. Dalam masa sama dia mewujudkan hypoxia ataupun anoxic dead zone yang akan mencitikkan lagi air tasik itu dan kemudian menyebabkan tasik berbau serta kejernihan air itu berkurang dan kualiti air itu pun berkurang. Assalamualaikum, saya Syira. Kat sini saya akan tunjukkan tentang eutrophication process. First kali dia bermula daripada excess of nutrients. Yang ini yang penyumbang yang paling besar sebenarnya, fertilizer to the soil.
farmers apply fertilizer to the soil. Then excess nutrients run off from the field into the water. Macam fertilizer ni selalunya keluar macam phosphorus dengan nitrogen macam tu. Then algae bloom berlaku sebab the fertilizer rich in nitrate and phosphate spark the overgrowth of algae in the water bodies. So start lah algae bloom yang dekat atas yang hijau tu, kalau boleh tengok kat gambar tu ada algae bloom. And then oxygen depletion. When algae forms, it blocks sunlight from entering the water and use up the oxygen. Eventually, water becomes oxygen depleted. So kat sini sebenarnya algae bloom tu dia stop daripada, bukan stop, dia slowkan penetration sun tu, UV tu masuk ke dalam air. So dia mengurangkan oksigen. Lastly, dead zone. Finally, water that is completely depleted of oxygen becomes a dead zone and can no longer support life. Sebab algae bloom ni dah tutup kemasukan dari segi oksigen. Lepas tu air akan mula keruh dan berbau dan menyebabkan habitat yang dalam tu tak boleh, maksudnya dah tak boleh hidup lah, macam ikan, pokok-pokok, aqua, semua dalam tu akan mati eventually. Jadi sebenarnya eutrophication ni adalah water pollution lah sebenarnya juga. So dia ada dua, iaitu point source dan non-point source. Which mean point source is from sewage waste from industries and chemicals such as engine oil, fuel, grease and lubricants from the vessel. Daripada pipe lah, sebenarnya dia daripada pipe factories or daripada ship tu sendiri. And then non-point source pollution involves a natural process that can never be totally eliminated, which means sebenarnya non-point source ni adalah daripada surface runoff, daripada road surface sendiri, daripada cities kan. So kita ada road surface tu, and then dari segi sewage waste from residential and urban areas, fertilizer waste yang paling besar sekali yang menyebabkan eutrophication, and then livestock areas that contain nitrates and phosphate into the aquatic system. Tu macam tadilah fertilizer tu effects dia. So abundance of particulate substance, maksudnya menyebabkan phytoplankton, zooplankton, bacteria, fungi and debris muncul dekat kawasan tasik tu yang menyebabkan turbidity dan colorization of the water. Maksudnya air tu pun akan keruh dan color dia pun akan berubah. Abundance of inorganic chemicals such as ammonia, nitrates, hydrogen sulfide that in the drinking water treatment plants induce the formation of harmful substances such as nitrosamines suspected of mutagenicity. The water acquires disagreeable odors or taste. Maksudnya ada bau dan juga rasa sebab ada rotten fish, cloves of watermelon due to presence of particular algae. Disappearance or significant reduction of quality fish with very negative effects on fishing. Instead of quality species such as trout, undesirable ones such as carp become established. Possible affirmation of toxic algae with potential damage to the population animals drinking the affected water. Reduction of oxygen concentration, especially in the deeper layers of the lake at the end of summer and autumn. Perkara yang perlu kita kawal untuk mencegah proses berlakunya eutrophication adalah kita boleh menjadikan dia lebih baik kualiti badan air tersebut dengan menggunakan metod seperti membuang semula isi-isi yang di dalamnya, contohnya keladi bunting, sampah sarap yang telah load di dalam tasik tersebut. Jadi the method used to reduce the
concentration of one of the two main nutrient, namely nitrogen and phosphorus. Jadi pembentukan nutrien ini perlu dikawal bagi mengelakkan terus berlakunya kerosakan kepada tasik. Terusnya, phosphorus, which is a barrier factor in the growth of algae, act on local loads, which means loads associated with wastewater, and widespread loads, which means phosphorus loads are determined by diffuse sources such as soil and rain. Seterusnya, load are quantities dikira melalui kuantiti miligram, kilogram, tan dan seterusnya. Of the nutrient that cause environmental pollution as a result of human activity. Kesimpulannya, eutrophication is one of the serious threats to the environment by reducing water quality and altering ecosystem structure and function across the globe. Population growth, industrialization, and excessive use of fertilizer are the root cause for disproportionate amounts of nutrient stimulating overgrowth of plant and algae. A solution to the eutrophication is urgent since nutrient accumulation renders controlling eutrophication more difficult over the time. Water is not a commercial product, but it's a natural treasure. Dengan penjagaan tasik yang perlu sekarang ni dilihat sebagai sumber air kedua, dia tidak lagi begitu, dia telah menjadi bukan sahaja tasik yang menampung keperluan air semasa projek tebatan banjir, dia juga tasik telah menjadi pelbagai fungsi pada masa kini yang lebih digunakan di negara-negara maju sebagai kawasan rekreasi yang menjana keuntungan, yang menjana pendapatan kepada penduduk setempat. Jadi pemeliharaan tasik boleh direvolusikan sebagai satu perkara yang mustahak pada masa kini bagi memastikan tidak terus berlakunya tasik mati yang disebabkan oleh tidak dilakukan penyelenggaraan pada tasik tersebut. Ia merupakan satu kerugian kepada sesuatu identiti kepada sesebuah tasik yang sepertinya di Tanjung Keramat tadi itu, jika tidak dipelihara, ia akan menjadi satu kerugian kepada sejarah tempat tersebut. Terusnya, saya mengingatkan dan berkongsi bahawasanya tasik sekarang ini telah menjadi sumber air alternatif di negeri Selangor bagi menampung keperluan empangan yang sedia ada yang tidak mencukupi disebabkan permintaan air yang semakin lama semakin meningkat di Lembah Kelang. Pada masa kini tasik yang seperti di Tanjung ini digunakan sebagai support kepada pelepasan empangan bagi menampung juga keperluan loji rawatan air di Bestari Jaya yang menampung kapasiti 3,200 juta liter. Okey, seterusnya, management of the eutrophication process is complex problem that requires the collective effort of scientists, authorities and society in particular. Yang kita lihat program-program jiran tasik, program tanah lembap yang dikuasai oleh NGO dan selalu telah mula digembar-gemburkan pentingnya penjagaan tasik ini. Dengan kita tengok beberapa forum tasik dunia yang baru bersidang pada tahun lepas di Jepun yang mengutarakan kepentingan tasik bagi pengurusan sumber air di sesuatu tempat. Okay. Sekian, terima kasih.
Terima kasih daripada kami.